apakah halangan-halangan yang akan dihadapi oleh perniagaan yang akan memberi kesan yang menyebabkan perniagaan tidak dapat mencapai objektif-objektif strategiknya. Dan apabila kita kenal pasti risiko-risiko ini, nak kena tahu jugalah kemungkinan ianya berlaku, bila ianya berlaku dan kesan ke atas perniagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sebelum ini kita telah bincangkan berkenaan dengan risiko yang dihadapi oleh perniagaan dan keuntungan yang dijana oleh perniagaan dikatakan sebagai pulangan ataupun hadiah di dalam menghadapi risiko. Jadi maknanya kalau berniaga ni kita menghadapi pelbagai jenis risiko. Jadi proses pertama dalam menguruskan risiko ialah mengenal pasti apakah risiko-risiko yang dihadapi oleh perniagaan. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini juga, risiko ditakrifkan sebagai apa-apa perkara yang menghalang perniagaan untuk mencapai objektif-objektif strategiknya. Jadi ini merupakan satu definisi yang amat luas. Jadi tentunya proses pengenalan risiko ini juga merupakan satu perkara yang kena dibuat dengan berhati-hati agar risiko-risiko utama yang dihadapi oleh perniagaan dapat dikenal pasti, dapat dianalisa dan seterusnya perkara-perkara mitigasi dapat dilaksanakan untuk mengurangkan risiko tersebut. Jadi bagaimana nak mengenali risiko ini? Biasanya diadakan beberapa proses lah. Yang pertama ialah proses untuk merekodkan apa sahaja risiko yang dihadapi oleh perniagaan. Jadi orang-orang yang telah dipilih untuk terlibat dalam proses pengenalan risiko ini, dan biasanya mereka terdiri daripada pengurusan kanan perniagaan, orang-orang yang memegang fungsi-fungsi utama perniagaan. Jadi mereka mungkin berkumpul dan hanya menyebut apa sahaja yang pada pandangan mereka merupakan risiko perniagaan. Jadi dia boleh bermula dengan risiko strategik, ya, sebab dari segi strategi pun apabila kita bentuk strategi, mungkin kita mengenal pasti barangan yang salah, segmen pasaran yang salah menyebabkan tidak ada permintaan kepada barangan ataupun perkhidmatan yang kita berikan. Kita ada risiko persaingan, mungkin kita tidak kenal pasti pesaing-pesaing kita dengan betul. Kita mungkin ada risiko kemampuan, ya. Kita ada pelbagai jenis strategi tapi tak cukup orang, tak cukup dana, tak ada teknologi dan sebagainya. Jadi ini merupakan risiko dari segi strategi. Kemudian kita ada juga risiko dari segi pasaran pula, ya. Jadi dari segi perubahan harga yang boleh menyebabkan kos kita naik ataupun harga jualan kita turun. Ada isu dari segi kos pembiayaan kita, ada isu dari segi tukaran mata wang asing, dan ini semua berpunca daripada pasaran yang kita masuki dan juga pasaran keuangan yang memberi kesan kepada perniagaan kita. Dan ada juga risiko yang datang daripada operasi, ya. Operasi ini boleh jadi proses pengeluaran kita, proses penjualan kita, operasi dalam perniagaan itu sendiri, dari segi pematuhan peraturan, pematuhan undang-undang, pematuhan kontrak-kontrak yang dimasuki oleh perniagaan. Jadi ini merupakan tiga ruang risiko yang besar, dan sekarang ini ada risiko baru dari segi alam sekitar, dari segi pematuhan kepada piawaian-piawaian yang melibatkan penjagaan alam, kemakmuran masyarakat, risiko tak ada susun atur ataupun tadbir urus yang mantap. Jadi dalam proses pengenalan risiko ini, kesemua risiko-risiko ini akan direkodkan. Kemudian proses seterusnya ialah menilai satu,
kemungkinan risiko itu berlaku atau tidak. Sebab tidak semua risiko yang dikenal pasti akan berlaku. Yang kedua, dinilai impak ataupun kesan risiko berkenaan ke atas perniagaan sekiranya ianya berlaku. Dan yang ketiga, yang ini merupakan satu perkara baru yang wujud di dalam penilaian risiko ialah bila agaknya risiko yang mungkin berlaku dan ada kesan itu boleh berlaku. Jadi tiga perkara ini akan dibincangkan dengan panjang lebar oleh kumpulan yang telah ditetapkan ini, dan mungkin di sini akan dikemukakan data-data, maklumat-maklumat dan juga pelbagai analisa untuk memastikan apa yang ditetapkan oleh kumpulan ini benar-benar merupakan penilaian yang dikira tepat berkenaan dengan pelbagai jenis risiko yang dikenal pasti itu, dan biasanya selepas itu risiko akan dibahagikan kepada 4 perkara pula. Jadi yang pertama ialah yang sekiranya berlaku pun kesannya tak ada lah besar pada perniagaan. Yang keduanya yang kemungkinan berlaku amat-amat kecil, dan jika ianya berlaku pun kesannya juga tidak besar. Yang ketiga ialah walaupun kemungkinan berlakunya kecil tapi kesannya besar, dan yang keempat ialah kemungkinan untuk berlaku besar dan kesannya juga besar. Dan tadi saya telah bincangkan juga bahawa satu dimensi baru yang dibawa ke dalam penilaian ataupun pengenal pastian risiko ini ialah bila agaknya ianya akan berlaku. Jadi ini akan menjadikan matriks kita lebih complicated sikit lah ya. Tapi yang pentingnya ialah daripada proses ini akan dikenal pasti risiko-risiko besar yang kena diuruskan oleh perniagaan, dan risiko-risiko lain yang sekiranya berlaku pun tak memberi kesan kepada perniagaan, itu mungkin kita boleh sama ada diabaikan ataupun tetap direkodkan tetapi hanya diperhatikan saja. Jadi ini merupakan perkara penting dalam pengurusan risiko, iaitu kita nak kenal pastilah apakah halangan-halangan yang akan dihadapi oleh perniagaan yang akan memberi kesan yang menyebabkan perniagaan tidak dapat mencapai objektif-objektif strategiknya. Dan apabila kita kenal pasti risiko-risiko ini, nak kena tahu jugalah kemungkinan ianya berlaku, bila ianya berlaku dan kesan ke atas perniagaan. Jadi selepas ini akan masuk pula kepada proses yang seterusnya, iaitu apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh perniagaan di dalam menguruskan risiko ini, dan ini kita akan bincangkan di dalam video yang seterusnya. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami tentang proses pengenalan ataupun penilaian risiko ini. Ini merupakan satu proses yang penting, sebab sekiranya ada risiko yang tak termasuk di dalam proses ini tetapi sebenarnya besar dan penting, memberi kesan besar pada perniagaan, dan mungkin kita tidak akan menguruskan risiko demikian. Jadi itulah sebabnya menilai risiko, mengenal pasti risiko merupakan langkah pertama dan langkah yang penting dalam menguruskan risiko perniagaan kita. Anda akan dapat menonton pelbagai video-video lain berkenaan dengan pentadbiran pengurusan dan kepimpinan perniagaan di channel Pak Nikdin ini. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video kami, sebarkan video kami kepada rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka ramai-ramai subscribe channel ini, kerana kita nak perkembangkan lagi ilmu, kemahiran dan juga kefahaman berkenaan dengan pentadbiran pengurusan dan kepimpinan perniagaan di kalangan usahawan-usahawan di negara kita ini, untuk kita perkukuhkan lagi keusahawanan di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.